Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jamal dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya bersama rakan-rakan sekumpulan saya akan membentangkan topik mempelbagaikan kaedah pembelajaran bagi kaedah lakonan. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, eloklah saya perkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu Nur Hazwani binti Muhammad Hassan bernombor matrik 151999, Nur Anis Atirah binti Amran bernombor matrik 151694 dan saya sendiri Nur Faratika binti Muhammad Saupi pemegang kad matrik 151422. Baiklah, sekarang saya akan mulakan terlebih dahulu dengan memperkenalkan konsep kaedah lakonan. Kaedah lakonan merupakan suatu kajian yang mana seseorang itu diminta untuk berkelakuan sebagaimana individu atau situasi yang berlaku. Lakonan merujuk kepada cara seseorang itu memainkan peranan bagi mewujudkan satu cerita dan drama ataupun filem. Kaedah lakonan ini dikatakan sesuai kerana di sini akan wujudnya pembelajaran berpusatkan pelajar atau student center apabila pelajar tersebut terlibat secara langsung dalam aktiviti lakonan yang dijalankan. Lakonan juga mampu menarik minat pelajar untuk kekal fokus semasa sesi pembelajaran berlangsung apabila sesuatu pengajaran itu disampaikan dalam bentuk gerak-geri, nyanyian maupun bercerita yang dipaparkan dalam bentuk lakonan tersebut. Dalam menjalankan kaedah atau teknik lakonan ini, guru hanya bertindak sebagai peninjau kepada situasi yang berlaku manakala segala persiapan dilakukan oleh pelajar tersebut sendiri secara berkumpulan bersama rakan-rakan mereka yang lain. Kaedah ini mampu mencungkil bakat pelajar apabila mereka mula menunjukkan minat terhadap pembelajaran apabila lakonan yang dimainkan itu mampu menarik perhatian mereka. Seterusnya kita beralih kepada tujuan lakonan. Terdapat 4 tujuan lakonan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ialah membantu murid berimajinasi. Jika dikaji lakonan sama ada dalam bentuk drama, bercerita, teater atau sebagainya, mampu membantu murid berimajinasi. Imajinasi merupakan sebagai satu ciri kognitif iaitu satu proses pemikiran asas kepada pemikiran kreatif, pemikiran luar biasa, penyelesaian masalah dan penciptaan. Lakonan drama yang dipersembahkan oleh sekumpulan pelajar membantu pelajar yang menontonnya mudah untuk mengingati sesuatu isi pembelajaran melalui gambaran watak dan gaya yang dilakonkan. Sebagai contohnya di sini, pelajar melakonkan simulasi pilihan raya dengan menunjukkan proses pilihan raya dijalankan secara ringkas. Maka pelajar yang melihat proses ini secara langsung dapat memudahkan mereka untuk memahami dan mengingati topik pembelajaran berkaitan pilihan raya tersebut. Oleh itu, hal ini dilihat sangat penting untuk seseorang guru itu menguasai teknik pembelajaran melalui kaedah lakonan ini bagi mengekalkan semangat pelajar semasa sesi pembelajaran berlangsung. Tujuan lakonan yang kedua ialah menggalakkan penyertaan pelajar. Kaedah penyampaian lakonan ini mampu menggalakkan lagi pelajar-pelajar untuk turut berlakon bersama, malah mampu memberi keterujaan kepada mereka untuk ke sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana watak dan lakonan yang disampaikan itu mempunyai aspek efektif iaitu menerapkan emosi semasa penyampaian dilakukan seperti emosi keterujaan, semangat dan perasaan seronok bersama dengan mimik muka yang menarik. Sebagai contohnya di sini, drama kemerdekaan yang dilakukan oleh pelajar dengan penyampaian yang penuh emosi dan bersemangat dengan watak tokoh Tunku Abdul Rahman yang melaungkan kemerdekaan. Keadaan kelas yang teruja dan menarik minat pelajar-pelajar untuk kekal fokus, malah lebih menarik apabila ada pelajar yang teringin untuk berlakon bersama. Seterusnya, keberkesanan sesi pembelajaran menggunakan kaedah lakonan ini dapat meningkatkan lagi prestasi pelajar-pelajar. Situasi lakonan yang menarik mampu meningkatkan daya ingatan pelajar mengenai isi penyampaian yang dilakukan itu yang juga mengandungi isi pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana mimik muka yang tinggi yang berekspektasi mampu meningkatkan kesan dalam ingatan pelajar. Keadaan ini memudahkan mereka untuk mengingatinya kembali dan menggunakannya semasa peperiksaan. Sebagai contohnya di sini, satu drama dengan kaedah teater membaca berpandukan satu situasi di kedai makan dilakonkan semula oleh pelajar-pelajar. Mereka menggunakan kosakata dan tata bahasa yang betul semasa penyampaian beserta dengan intonasi suara yang menarik dapat meningkatkan minat pelajar. Oleh itu, pelajar akan mudah faham dan mudah ingat mengenai tata bahasa dan kosakata yang digunakan dan ia kekal dalam ingatan sehinggalah dapat digunakan dalam peperiksaan.
Tujuan lakonan yang terakhir ialah dapat membina hubungan dua hala antara guru dengan pelajar. Apabila guru memberi penerangan kepada pelajar-pelajar mengenai tugasan lakonan yang akan dilaksanakan dengan teknik penyampaian betul, dan dalam masa yang sama, pelajar akan bersoal jawab dengan guru bagi mendapatkan kejelasan mengenai tugasan yang diberikan. Di sini dapat kita lihat suatu komunikasi dua hala terbentuk bagi menyampaikan pemahaman antara guru dengan pelajar. Selain itu juga, hubungan antara pelajar dengan pelajar juga akan lebih erat kerana mereka bekerjasama antara satu sama lain. Semasa tugasan diberikan, guru hanya sebagai pembimbing dan pemerhati, manakala pelajar-pelajar secara berkumpulan akan bekerjasama dalam menjayakan sesuatu drama lakonan. Mereka akan berbincang dan masing-masing memberikan idea masing-masing bagi memastikan tugasan dapat dilaksanakan dan dapat disampaikan dengan berkesan. Terima kasih saudari pembentang. Berikutnya, saya Hazwani akan menerangkan pula mengenai teknik-teknik lakonan. Teknik lakonan dapat membantu proses PDP bagi seseorang guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Di samping itu, dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran dalam diri pelajar seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Teknik lakonan yang pertama ialah skrip. Kaedah ini memerlukan guru untuk menyediakan skrip berkenaan situasi yang dimainkan oleh watak tertentu, dan pelajar perlu menghafal dan menghayati watak yang akan dibawa. Pemberian skrip lebih awal adalah untuk memastikan bahawa pelajar dapat membuat persediaan yang secukupnya di rumah sebelum mempersembahkannya di dalam kelas. Yang kedua ialah simulasi. Teknik lakonan simulasi adalah suatu aktiviti yang ada dalam dunia nyata yang dipindahkan ke dalam suasana bilik darjah. Dalam erti kata lain ialah latihan yang realistik bagi menyelesaikan sebarang permasalahan yang wujud yang direka oleh guru. Teknik lakonan teater bercerita pula memerlukan seorang pelajar yang berperanan untuk bercerita, manakala beberapa orang pelajar diperlukan untuk berlakon berdasarkan situasi yang diceritakan oleh pencerita. Teknik ini memerlukan pencerita dan pelakon untuk menyampaikan jalan cerita. Yang keempat ialah teater membaca. Teknik teater membaca memerlukan beberapa orang pelajar tampil di hadapan kelas untuk membaca skrip. Teknik ini mementingkan penggunaan suara, intonasi, mimik muka dan gerak badan yang bersesuaian dengan watak dan situasi jalan cerita. Teknik lakonan membaca ini sesuai dilakukan untuk genre seperti cerpen, drama dan prosa klasik. Seterusnya ialah teknik lakonan boneka. Teknik ini memerlukan guru untuk menyediakan skrip dan boneka terlebih dahulu. Boneka digunakan untuk melambangkan watak-watak tertentu yang bersesuaian dengan situasi jalan cerita. Antara jenis boneka yang boleh digunakan adalah seperti boneka jari, boneka batang dan boneka tangan. Improvisasi. Improvisasi merupakan teknik lakonan yang dilakukan secara spontan mengenai situasi, peristiwa dan kejadian sebenar dalam kehidupan. Teknik lakonan ini dilakukan bertujuan untuk melatih pelajar agar dapat menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik dan bukan linguistik dengan baik dan berkesan. Pelajar juga dapat mengasah dan meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti mereka. Yang berikutnya ialah teknik lakonan pantomim. Pantomim ialah satu teknik di mana pelakon tidak melafazkan skripnya tetapi dilakukan oleh murid lain. Lakonan yang dilakukan oleh pelakon dan skrip yang akan dibaca oleh murid lain itu perlu berlaku secara serentak. Oleh itu, pelakon dan pembaca skrip perlu peka dan mempunyai penghayatan yang baik agar berlaku keseragaman. Teknik lakonan yang terakhir ialah teknik mimos. Teknik ini mementingkan pergerakan anggota badan dan ekspresi muka pelakon dalam menyampaikan sebuah jalan cerita. Hal ini bermakna lakonan hanya melibatkan perasaan dan emosi pelakon tanpa sebarang dialog. Teknik ini memerlukan daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi agar sesuatu lakonan itu dapat difahami oleh penonton.
Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip kaedah lakonan. Saudara dan saudari sekalian, guru atau pendidik yang ingin mengaplikasikan kaedah lakonan dalam menjayakan objektif pengajaran dan pembelajaran PDP perlulah memastikan prinsip-prinsip kaedah ini dipatuhi. Oleh yang demikian, di sini saya akan menerangkan bahawa terdapat 6 prinsip pelaksanaan dalam kaedah lakonan, iaitu yang pertama ialah peristiwa yang sesuai. Sebelum memulakan kaedah lakonan dalam PDP, guru bertanggungjawab memilih topik yang sesuai untuk dijadikan sebagai tajuk dalam lakonan yang akan dimainkan. Guru seharusnya merangka terlebih dahulu RPH yang sesuai dengan kaedah lakonan yang akan dimainkan bagi memastikan para pelajar memahami aktiviti tersebut. Tugas guru juga adalah memastikan isi pengajaran atau konten bersesuaian dengan watak atau lakonan. Yang seterusnya ialah pelakon yang memahami situasi. Dalam menjayakan kaedah lakonan dalam PDP, pelajar atau pelakon yang akan memainkan sesuatu watak perlu memahami situasi yang akan mereka lakonkan. Guru juga bertanggungjawab memastikan pelajar yang terlibat membuat persediaan atau bacaan awal sebelum aktiviti ini dilakukan. Tugas pelajar juga adalah untuk membuat persediaan awal seperti mengetahui watak yang bakal dimainkan, bahasa yang perlu mereka gunakan, pergerakan dan peranan serta perlu menghafal skrip sekiranya disediakan oleh guru. Prinsip yang seterusnya ialah penjelasan kepada penonton. Sebelum pelaksanaan kaedah lakonan dijalankan dalam PDP, guru hendaklah memberi pendedahan atau penjelasan kepada para pelajar berkaitan dengan aktiviti yang bakal dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengelak daripada timbulnya kekeliruan atau salah faham dalam kalangan pelajar. Prinsip lain yang perlu dipatuhi ialah pelakon yang sesuai. Peranan yang bakal dimainkan oleh barisan pelakon sangatlah penting supaya pengajaran yang disampaikan adalah berkesan. Oleh itu, guru perlu mengetahui dan memilih pelajar yang layak untuk memegang watak-watak yang bakal dimainkan. Pelajar yang dipilih selalunya merupakan seorang yang pelajar yang suka berkomunikasi, yang tidak mudah takut, seorang yang berani, mempunyai suara yang lantang. Pemilihan pelakon juga merupakan salah satu prinsip yang penting bagi memastikan penyampaian isi pengajaran dilakukan dengan baik, menyebabkan rakan-rakan sekelas mereka faham dan isi-isi penting dapat diterima dengan baik. Selain itu, kaedah lakonan yang dibuat mestilah mudah dilakukan. Pelaksanaan kaedah lakonan semasa PDP perlulah memudahkan semua pihak, tidak kira sama ada pihak guru maupun pihak pelajar. Guru memainkan peranan yang penting dalam usaha memastikan aktiviti lakonan berlangsung secara lancar dan mudah. Guru hendaklah menyediakan peralatan atau props jika perlu, seperti skrip lakonan, tempat aktiviti dijalankan, pendedahan, persediaan awal dan sebagainya. Props yang digunakan hendaklah tidak membebankan mana-mana pihak kerana harga mampu milik serta peralatan yang digunakan hendaklah selamat. Akhir sekali, prinsip yang penting ialah perbincangan selepas lakonan. Guru bertanggungjawab membuat refleksi tentang kelebihan dan kekurangan lakonan yang telah dilakukan oleh pelajar. Seterusnya, guru mengadakan sesi perbincangan dengan topik dan isi-isi penting yang telah disampaikan melalui kaedah lakonan selepas persembahan tamat. Sesi perbincangan ini adalah untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap topik yang dibawa melalui persembahan lakonan. Kemudian, guru juga hendaklah melakukan sesi soal jawab antara pelajar bagi memudahkan guru memberi penerangan kepada pelajar yang masih kurang faham terhadap topik yang telah dilakonkan. Seterusnya, saudara dan saudari sekalian, saya akan menerangkan soal kaedah pelaksanaan bagi kaedah lakonan. Pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan kaedah lakonan mempunyai prosedur atau langkah-langkahnya bagi memastikan kaedah ini dapat berjalan dengan lancar dan secara teratur. Hal ini dapat mengelak daripada timbulnya kekeliruan dan salah faham dalam kalangan pelajar. Kaedah pelaksanaan ini mempunyai 3 bahagian atau prosedur, iaitu sebelum, semasa dan selepas kaedah pelaksanaan lakonan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kaedah lakonan ini ialah persediaan atau tugasan yang perlu dilakukan oleh guru dan pelajar sebelum kaedah ini dilaksanakan. Tugas guru sebelum kelas atau PDP bermula, guru bertanggungjawab untuk menyediakan rancangan pengajaran harian RPH berkaitan dengan tajuk atau topik yang akan diajar kepada pelajar.
Hal ini juga membantu pelajar untuk membuat persediaan awal ataupun bacaan awal sebelum proses PDP bermula. Manakala para pelajar pula harusnya peka dengan topik dan tajuk yang akan diajar oleh guru sebelum kelas bermula. Di sini, guru juga perlu memaklumkan serta memastikan pelajar melakukan bacaan awal dan persediaan sepenuhnya. Tindakan ini dapat membantu pelajar memahami topik yang bakal diajar oleh guru. Seterusnya, dalam masa yang sama, sebelum pelaksanaan kaedah lakonan ini berlangsung, guru juga perlu memilih pelakon-pelakon yang akan memegang watak yang telah dirancang serta menyediakan alat bantu mengajar ABM. Hal ini bertujuan untuk menarik minat serta perhatian para pelajar. Justeru, hal ini juga bergantung kepada kekreatifan guru untuk menyediakan pelbagai jenis alatan atau props yang secara tidak langsung dapat mempelbagaikan kaedah penyampaian isi pengajaran kepada pelajar. Tugas pelajar pula ialah mendengar dan memahami perancangan atau susun atur berkaitan dengan isi pengajaran yang akan diajar oleh guru mereka. Hal ini dapat memastikan pelajar faham akan topik yang akan diajar sekaligus sangat membantu pelajar untuk bersedia dengan bacaan awal sebelum kelas bermula. Pada peringkat akhir, guru mestilah merancang cara penyampaiannya sebelum kelas bermula seperti tajuk, peruntukan masa dan sebagainya. Guru perlu tahu peruntukan masa yang diperlukan bagi melaksanakan kaedah lakonan serta masa yang perlu diambil untuk perbincangan kecil selepas aktiviti tersebut dilakukan. Manakala bagi pelajar yang telah dipilih untuk memegang sesuatu watak dalam sketsa atau drama pendek tersebut, mereka perlu melakukan persediaan awal. Begitu juga dengan rakan-rakan mereka yang lain, yang mana mereka harus tahu jalan cerita serta isi pengajaran yang akan disampaikan melalui kaedah lakonan. Seterusnya, guru hendaklah memberi penekanan dan fokus yang penuh semasa pelaksanaan kaedah lakonan dalam PDP. Prosedur untuk bahagian ini adalah sangat penting untuk menjamin kelancaran sketsa atau drama pendek yang akan dilakonkan semasa PDP berlangsung. Tugas guru adalah untuk memainkan peranan yang penting pada peringkat ini dengan memberikan penjelasan serta penerangan kepada pelajar berkaitan dengan isi kandungan yang akan dipelajari. Lebih-lebih lagi, mereka yang akan memegang watak dalam lakonan ini. Guru juga perlu menerangkan kepada kelas tentang aktiviti yang akan dijalankan sekiranya terdapat lembaran kerja yang perlu dilakukan oleh pelajar. Manakala tugas pelajar pula ialah mereka perlu memberi fokus terhadap penerangan yang diberikan oleh guru. Hal ini supaya tidak timbul isu kekeliruan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, guru juga berperanan untuk memecahkan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil bagi membahagikan setiap kumpulan mempunyai tajuk atau tugasan yang akan dilaksanakan melalui kaedah lakonan. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat memudahkan setiap pelajar untuk berbincang dalam kumpulan masing-masing dan memupuk semangat persaingan antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, bagi pelajar pula, mereka perlu bergerak ke kumpulan yang telah dibahagikan oleh guru mereka bagi melaksanakan tugasan yang akan mereka jalankan. Setelah itu, kumpulan yang telah siap dibahagikan, guru perlu memberi masa kepada para pelajar untuk membuat persediaan dan berbincang antara ahli kumpulan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Di samping itu, guru juga perlulah mengagihkan alat bantu mengajar atau ABM kepada setiap kumpulan untuk digunakan dalam aktiviti lakonan mereka. Manakala para pelajar pula seharusnya meneliti dan memahami tugasan yang telah diberikan oleh guru mengikut kumpulan masing-masing. Mereka juga perlu berbincang dengan ahli kumpulan tentang tugasan yang diberikan. Hal ini secara tidak langsung dapat menggalakkan komunikasi berlaku antara satu sama lain sekaligus memupuk sikap kolaboratif antara pelajar. Semasa lakonan bermula, mengikut ketetapan tugas yang telah diberikan kepada setiap kumpulan, guru akan bertindak sebagai facilitator ataupun guru akan memerhati setiap tingkah laku yang dilakukan oleh pelajar semasa aktiviti atau kaedah lakonan dijalankan. Guru akan memberi motivasi kepada pelajar yang malu dan tidak berani agar kaedah ini dapat dilakukan dengan baik, justeru kawalan kelas berada dalam keadaan yang baik. Manakala para pelajar pula perlu memberi fokus terhadap
persembahan mereka. Pelajar lain juga perlu memberi perhatian untuk mencatat apa-apa isi pengajaran yang penting berkaitan dengan sketsa atau drama pendek yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka. Pada peringkat akhir untuk pelaksanaan lakonan ialah bahagian selepas kaedah ini dijalankan. Peringkat ini membolehkan guru menilai sendiri tahap kefahaman pelajar terhadap isi pengajaran yang hendak disampaikan melalui kaedah lakonan. Setelah pelajar selesai membuat persembahan, guru hendaklah memberi komen dan kritikan daripada pelajar berkaitan dengan persembahan yang dilakonkan oleh mereka. Hal ini dapat membimbing murid untuk membuat penilaian terhadap diri mereka sendiri. Manakala berdasarkan komen dan kritikan yang dilakukan oleh guru, pelajar dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan mereka terhadap lakonan yang telah dipersembahkan. Pelajar juga dapat membuat penilaian berkaitan dengan watak yang dibawa oleh mereka. Guru juga perlulah membuat perbincangan dengan pelajar mengenai isi-isi penting yang terdapat dalam lakonan yang telah dipersembahkan. Pelajar hendaklah aktif membuat perbincangan dengan guru untuk mengeluarkan isi-isi penting berkaitan dengan topik atau tajuk pengajaran yang telah ditonton ataupun dilakonkan. Akhir sekali, guru bertanggungjawab untuk membuat rumusan terhadap isi-isi penting dalam lakonan serta apa yang telah dipelajari. Melalui kaedah lakonan ini, pelajar akan lebih mudah untuk memahami dan mengingati sesuatu subjek berdasarkan apa yang telah ditonton dan dilakonkan melalui watak yang telah dimainkan olehnya sendiri ataupun rakan sekelas yang lain. Terima kasih saudari pembentang. Sekarang saya akan menerangkan pula mengenai kelebihan pelajaran mikro kaedah lakonan. Kelebihan yang pertama ialah pemahaman pelajar dapat ditingkatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelibatan aktif pelajar dapat memberi pengalaman dan perspektif baharu. Peningkatan tahap kognitif, tingkah laku efektif dan kreativiti pelajar dapat berkembang melalui penerapan kaedah lakonan dalam pembelajaran. Emosi yang terdapat dalam ekspresi pelakon seperti sedih, marah atau takut juga akan memudahkan pelajar untuk mengingati dan mengaitkannya dengan pembelajaran. Kelebihan yang kedua ialah perkembangan diri dan emosi. Kerjasama antara rakan-rakan dapat mengasah kemahiran intrapersonal, manakala sikap kepimpinan dan tanggungjawab dapat mengasah kemahiran interpersonal dalam diri pelajar. Tambahan pula, kaedah lakonan dalam pembelajaran mikro boleh menjadi pemangkin kepada peningkatan hubungan peribadi di luar bilik darjah. Selain itu, suasana pembelajaran mikro kaedah lakonan adalah lebih menarik berbanding dengan kaedah tradisional. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran kaedah lakonan akan menarik minat pelajar untuk lebih fokus dan aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, penggunaan alat bantu mengajar juga akan mewujudkan suasana yang realistik dan dapat menarik sepenuh perhatian pelajar untuk fokus di dalam kelas. Kelebihan pembelajaran mikro kaedah lakonan yang terakhir ialah dapat merapatkan hubungan dua hala antara guru dan pelajar. Dalam menjayakan sesuatu persembahan lakonan, pelajar perlu berkomunikasi dengan guru untuk mendapatkan tunjuk ajar yang betul. Situasi ini akan menyebabkan pelajar dan murid akan lebih memahami antara satu sama lain dan boleh mengelakkan sebarang konflik ataupun salah faham. Sekarang mari kita lihat pula apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada pembelajaran mikro kaedah lakonan. Kelemahan yang pertama ialah memerlukan persediaan yang rapi. Untuk menjayakan pembelajaran mikro kaedah lakonan, guru dan pelajar perlu membuat persediaan dan perancangan dengan teliti. Kaedah ini pasti tidak dapat dijalankan dengan teratur dan baik sekiranya gagal melakukan persediaan dan perancangan. Selain itu, pelajar mudah berasa terbeban. Di dalam sebuah kelas, pasti ada pelajar yang dilihat kurang aktif melibatkan diri di dalam kelas. Pelajar tersebut mungkin mudah gugup atau kurang keyakinan diri. Oleh itu, mereka akan berasa terbeban untuk mempersembahkan lakonan di dalam kelas. Jika pelajar merasa terbeban, mereka tidak dapat mempersembahkan lakonan dengan baik. Pembelajaran mikro kaedah lakonan juga sukar untuk dikendalikan kerana kebiasaannya kaedah ini dilakukan secara berkumpulan. Komunikasi dan sikap toleransi antara ahli kumpulan amat diperlukan. Bekerja secara kumpulan mudah untuk berlaku salah faham sesama ahli kumpulan. Oleh itu, ketua perlu memainkan peranan penting untuk mengelak konflik daripada berlaku. Kelemahan yang terakhir ialah ketiadaan alat bantu mengajar, ABM.
Penggunaan alat bantu mengajar di dalam kelas dapat menarik minat pelajar di samping dapat menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efektif dan berkesan. Namun, guru tidak dapat menyediakan ABM kerana kemungkinan pihak sekolah kurang peruntukan. Lebih teruk lagi apabila ada guru yang sanggup mengeluarkan wang poket sendiri semata-mata untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar. Oleh itu, ketiadaan alat bantu mengajar menjadi salah satu kelemahan dalam pembelajaran mikro kaedah lakonan. Kesimpulan yang dapat saya ringkaskan di sini, kaedah pembelajaran lakonan sememangnya dilihat dapat memberi nafas baru dan dunia pendidikan hari ini jika kesemua guru mahir dan menguasainya. Namun, jika guru masih menggunakan kaedah yang lama dengan pelajar-pelajar alaf baru, nescaya objektif pembelajaran sukar dicapai. Peredaran zaman ini menyeru bakal-bakal pendidik untuk menguasai kesemua kaedah pembelajaran termasuklah kaedah lakonan ini agar dapat memastikan sistem pendidikan negara dapat bergerak selari dengan kemajuan negara. Kaedah lakonan ini sememangnya memberi banyak kesan positif kepada pelajar, bukan sahaja daripada segi perkembangan kognitif, malah juga dari segi perkembangan emosi dan juga tingkah laku. Mereka belajar untuk mempraktikkan daripada lakonan kepada situasi sebenar dengan baik. Keseronokan ini menyebabkan mereka minat untuk belajar dan guru dapat menerapkan input-input dengan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran. Kaedah ini bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang berjaya dari segi akademik, malah juga dari segi kompetitif selaras dengan usaha pembangunan modal insan kelas pertama.